Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan Sarofi Zahja Mahmud. Berita utama malam ini. Tingkatkan pengetahuan mengenai tanda-tanda strok untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kesannya. Budaya membaca mampu mencorak hala tuju intelektual dan identiti masyarakat. Umat manusia hendaklah sentiasa mengamalkan akhlak terpuji dan sifat merendah diri, walau di mana pun berada. Perkara itu antara Intipati Tazkirah Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Tazkirah bertajuk Jika Terbang Tinggi di Langit, Jangan lupa memandang ke bumi. Juga mengingatkan untuk tidak lupa daratan, sombong dan riak dengan pangkat, darjat maupun harta. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Penasihat Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Haji Abu Bakar, Kampung Bokok, Temburong. Diikuti bacaan Surah Yasin. Manakala doa munajat dibaca oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Malam munajat juga disertai oleh Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Haji Abu Bakar, Kampung Pokok, Temburong, para pelajar Universiti Teknologi Brunei dan kumpulan belia mu'allaf Asy-Syahadah serta jemaah dari lebih 100 buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Pertubuhan Warga Mas Negara Brunei Darussalam pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 76 kali khatam sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Majlis berlangsung di Masjid Perpindahan Lambak Kanan. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diteruskan dengan bacaan surah ayat-ayat lazim daripada peserta khatam yang diketuai oleh Haji Muhammad Hussein bin Haji Muhammad Saleh. Lebih 1,000 peserta terdiri daripada ahli-ahli persatuan berkenaan dan warga emas seluruh negara menyertai majlis ini. Penyakit strok merupakan penyebab kematian keempat tertinggi di negara ini selepas kanser, penyakit kardiovaskular dan kencing manis dengan 400 kes baru dicatat pada setiap tahun. Dr. Hazirah binti Syafri, Pegawai Perubatan di Brunei Neuroscience Stroke and Rehabilitation Centre BNSRC di Pantai Judong Specialist Centre PJSC berkata, penyakit strok juga antara penyebab utama kurang upaya dalam kalangan rakyat dan penduduk di negara ini. Bersempena Hari Strok Sedunia, berita perdana malam ini memaparkan edisi khas mengenai penyakit strok yang sememangnya memerlukan perhatian khusus perubatan untuk menanganinya. Zulfadli Haji Kasim melaporkan. Dr. Hazirah menyarankan orang ramai untuk meningkatkan pengetahuan akan tanda-tanda strok dan mendapatkan rawatan dengan segera apabila mengalami tanda-tanda tersebut. Jelasnya, tanda-tanda strok yang dikenali dengan perkataan Be Fast boleh menyelamatkan nyawa dan mengurangkan kesan strok. So the easy way to remember is the word be fast. B is for balance. There is a sudden loss of balance. Jadi orang berjalan itu indah lurus lah. And E is for eyes.
So there is a sudden loss of vision in one eye or both eyes. Jadi seseorang itu akan komplain yang indah berapa nampak arah satu matanya ataupun dua belah matanya. F is for face. Face when one side of the face is droop or yang orang biut setampik mukanya. Jadi percakapan pun indah lurus. A is for arms. When there is their complaint of in one arm they have weakness, artinya dorang ada begitulah yang barat tangannya dorang. S is for speech. Their speech may be slurred, orang indah bertantu cakapnya ataupun indah tambus. T is for time. Time to contact ambulance service 991 immediately when you see the signs of symptoms of stroke. Salah seorang pesakit stroke iaitu Awang Haji Zainal bin Haji Safar mengongsikan pengalamannya semasa mula-mula terkena stroke hampir 2 tahun lalu. Beliau kerap pening dan pengsan. Jelasnya, sokongan dan kata-kata semangat daripada isteri, ahli keluarga serta rakan-rakan menjadi terapi tambahan baginya selain rawatan di hospital. Saya tekankan pada pesakit-pesakit stroke, jangan lupa berperiksa walaupun ketani sesibuk manapun harus ketani berperiksa darah. Kalau ada rasa simptom yang di bahu kah, di kepala kah, rajin-rajinlah terus berjumpa doktor. Dan kadang-kadang kita ni tidak sadar permakanan kita ni terlampau nyaman kata orang Brunei. Jadi kita ni walaupun kita ni rasa manis tu bagus, tapi yang sebenarnya efeknya itu ke belakang yang kita ni akan merasakan. Kalau dulu tangan saya tidak dapat digerakkan, kaki saya tidak dapat digerakkan, tapi alhamdulillah mulai. Tapi dengan ketani sokongan keluarga tu ketani perlu. Sokongan keluarga, rakan-rakan untuk menambah semangat supaya dapat ketani beraktiviti bebas semula. Mengemalkan cara hidup sehat amat penting. Pengambilan makanan yang sehat dan seimbang serta aktif melakukan aktiviti fizikal dalam rutin harian boleh mengurangkan resiko stroke. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Dengan adanya ilmu pengetahuan, seseorang itu akan lebih bertamadun dan tidak mudah diperdaya. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 409 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.3%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU pagi tadi mengadakan majlis penghargaan dan mengenang jasa mantan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis berlangsung di Dewan Serbaguna Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Kampung Bengkurong. Majlis bertujuan bagi menzahirkan penghargaan dan mengenang jasa atas sokongan, pemedulian dan keprihatinan mantan Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan itu terhadap golongan orang kelainan upaya OKU sepanjang menjadi menteri berkenaan. Hadir
Major Jeneral bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin. Majlis dimeriahkan dengan persembahan dan nyanyian dari para pelajar Persatuan Semata Brunei, Persatuan BDNAB dan Persatuan Orang Kurang Pendengaran OKP. Membaca dapat membukakan pintu kejayaan dan kecemerlangan bagi seseorang individu di samping impaknya kepada pembangunan dan kemajuan negara. Melalui pembacaan juga boleh mencorak hala tuju intelektual dan identiti sesebuah masyarakat. Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan berucap demikian semasa merasmikan sudut bacaan Teratak Setiawan pagi tadi di Rumah Inap Teratak Setiawan, Kampung Bolkiah A. Dr. Dayan Siti Nur Kalbi binti Haji Wahsal Filah seterusnya berkata, ilmu pengetahuan juga merupakan senjata dan perisai agar seseorang itu dapat menilai sesuatu secara kritis dan analitikal. Malah jelasnya dengan adanya ilmu pengetahuan akan menjadi seorang yang bertamadun, pintar dan tidak akan mudah diperdaya. Di atas sokongan yang diberikan untuk sama-sama berganding bahu dengan pihak kerajaan. Ke arah melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berjaya, Dewan Bahasa dan Pustaka menubuhkan satu lagi sudut bacaan khas untuk penduduk di kawasan Kampung Bolkiah A dan sekitarnya serta penghuni rumah inap. Sudut bacaan Teratak Setiawan diasaskan oleh Awang Haji Abu Zar bin Haji Ahmad. 200 buah buku dan majalah dalam bahasa Melayu dan Inggeris disediakan bagi semua peringkat umur pembaca. Bagi memperkenalkan produk kreatif hasil komuniti di samping menyokong keusahawanan belia, Ecoponis Garden dengan kerjasama React.Impact mengadakan acara Mayang Ambon sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan. Acara tersebut diadakan di Ecoponis Garden, Kampung Bang Nukat, Lamunin, Darah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Paduka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Pengasas Ecoponis Garden ketika ditemui berkata Ecoponis membawa satu pendekatan baharu kepada golongan belia dalam usahanya mengekalkan warisan budaya dan cara hidup masyarakat secara tidak langsung dapat menyumbang kepada kelestarian alam semula jadi. Kita ni berharap projek ini nanti adalah sebagai membuka minda belia kita ni untuk memberi satu peluang kepada diorang untuk melihat produk macam yang dibuat oleh komuniti ini boleh dijadikan sebagai satu kerjasama lah. Kelab Banza Brunei Darussalam dengan sokongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan petang tadi mengadakan pameran kereta klasik dan moden terbuka sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-17. Pameran diadakan di kawasan letak kereta Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. Hadir Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, pemangku timbalan pengarah Belia dan Sukan. Lebih 100 buah kereta klasik dan moden pelbagai jenama yang masih berfungsi dan diubah suai dengan kreatif dipamerkan. Ia dihasrat dapat mengukuhkan lagi hubungan silaturahim antara pemilik dan kelab-kelab di negara ini di samping untuk memberi peluang kepada para pemilik kereta bertukar-tukar fikiran dan pandangan serta berkongsi pengalaman di antara mereka. Potensi keadaan cuaca aktif di negara Brunei Darussalam masih dijangka berlaku sehingga 2 November 2022. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam BDMD dalam siaran akhbarnya memaklumkan hujan sekali-sekala lebat dan berangin kencang dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir, terutama jika bertembung dengan air pasang semasa hujan lebat. Kelajuan angin meningkat sehingga 60 km sejam semasa atau dekat hujan lebat.
Orang ramai termasuk pemandu di jalan raya dan pelaut dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif. Dalam memberi peluang kepada para penduduk kampung untuk berkecimpung dalam perniagaan secara kecil-kecilan, Majlis Perundingan Kampung Liang pagi tadi mengadakan tamu ria di Taman Peranginan Sungai Liang. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Yassin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belait. Pelbagai jenis jualan diketengahkan termasuk makanan dan minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran serta hasil pertukangan tangan dan pakaian. Tamuria diharap sebagai asas untuk menjadikannya aktiviti bulanan bagi mempromosi produk kampung dalam membantu penduduk menjana ekonomi. Barang jualan mereka serta dapat membantu dalam memeriahkan lagi acara Allahi wabarakatuh. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Penghulu Mukim Tanjung Maya dan Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau diadakan pagi tadi di Dewan Kemasyarakatan Tanjung Maya menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK telah bermula Jumaat lalu. Hadir Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan penghulu Mukim Tanjung Maya ialah Awang Muhammad Azaman Shah bin Haji Sahari berusia 47 tahun. Manakala Awang Nur Azmil bin Haji Ismail berusia 32 tahun merupakan calon tunggal yang layak bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Tanjung Maya dan Lubuk Pulau. Tidak setuju. Jawatan Kuasa Pemimpin Sekolah-Sekolah Ugama Kawasan Brunei 2B pagi tadi mengadakan majlis sambutan Hari Guru bagi menghargai jasa dan sumbangan guru-guru ugama di sekolah-sekolah ugama kawasan berkenaan. Majlis bertujuan untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan atas pencapaian dan sumbangan yang diberikan oleh guru-guru ugama kepada bangsa dan negara, sama ada yang masih berkhidmat mahupun yang telah bersara. Juga diadakan ceramah motivasi. Abang boleh mandi asal. Ada asal sini kan? Itu kita bisa ikut itu. Sehingga Oktober tahun ini, seramai 358 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Jumlah itu bertambah dengan pengislaman seorang wanita warga negara Filipina petang tadi. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Dayang Nur Saadatul Hanani binti Abdullah melafazkan 2 kalimah syahadah di hadapan pegawai bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis berlangsung di Kampung Kilanas. Bagi menyampaikan dakwah di luar kawasan, lebih-lebih lagi kepada mu'alaf, 30 orang pelajar Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa mengadakan program lawatan selama 2 hari ke Rumah Panjang Mandaram Besar, Labi, Ulu Belait. Program tersebut merupakan salah satu inisiatif mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Usuluddin Akidah Dakwah tahun 4, bertujuan bagi menimba pengalaman berdakwah dan mempraktikkan segala yang pernah dipelajari dan diterapkan sepanjang menghadiri kuliah. Harapan saya adalah untuk saya serta rakan-rakan sekelas saya untuk lebih berpengalaman, kata orang, lebih pengalaman dan lebih berani untuk tampil ke masyarakat bersama, bergaul bersama masyarakat dan sebagainya, terutama sekali masyarakat, sama ada masyarakat Muslim ataupun yang mualaf ataupun masyarakat yang non-Muslim. Di sini saya dapat belajar sedikit sebanyak tentang Rumah Panjang, tentang adat mereka, tentang bahasa dan sebagainya. Jadi ia merupakan sesuatu yang baru dan amat menarik bagi saya.
Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Sengkurung B petang tadi menganjurkan Majlis Bulan Kesedaran Kanser Payudara di Hotel Parkview, Kampung Jerudong. Antara pengisian majlis taklimat kesihatan, motivasi, pencerahan dan demonstrasi daripada Pegawai Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Bulan Kesedaran Kanser Payudara antara lain bertujuan memperkasa kaum wanita khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan pengetahuan dan kemahiran tentang cara hidup sihat, pencegahan sekunder melalui ujian saringan dan pengesanan awal penting sebagai langkah bagi rawatan awal kanser payudara. Mencari kawan-kawannya, okay? Which the kawan-kawan itu kawasan di sini. Which kita ni indah nampak sebenarnya barang ani ia ada ia di dalam, okay? Ia di dalam. So lebih 24 orang belia daerah Blight menyertai kelas kulinari pembuatan kek moden dan pastri. Anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan daerah Blight dengan kerjasama Persatuan Pertiwi Cawangan daerah Blight. Kelas tersebut diadakan pagi tadi di Jabatan Belia dan Sukan Kuala Blight. Kelas kulinari disampaikan oleh Dayang Sri Raya binti Borhan, tenaga pengajar dari Persatuan Pertiwi. Antara pengisian kelas, tunjuk ajar pembuatan kuih dan pastri di samping panduan menghasilkan satu produk makanan yang lebih kreatif. Penganjuran kelas bertujuan mendedahkan kepada para belia untuk meningkatkan lagi ilmu pengetahuan dalam bidang kulinari serta memberi peluang pekerjaan dan perniagaan. Siap, okey. Dan dengar seterusnya. Dua lelaki warga tempatan berumur 76 dan 62 tahun diberkas pihak polis kerana dipercayai terlibat dengan aktiviti perjudian 4D loteri di daerah Tutong. Operasi yang dikendalikan oleh keanggotaan Detektif Ibu Pejabat Daerah Polis Tutong, pasukan polis Diraja Brunei, kemarin telah berhasil menyerbu dua suspek yang dipercayai membuat kegiatan mengutip taruhan perjudian 4 digit loteri di kawasan bangunan premis perniagaan Jalan Ince Awang, Pekan Tutong. Semasa serbuan, pihak polis turut merampas beberapa barang bukti iaitu telefon bimbit dan kepingan kertas taruhan dipercayai digunakan untuk aktiviti berkenaan. Kesemua barang bukti dan suspek dibawa ke Balai Polis Tutong bagi siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-D Akta Rumah Judi Terbuka Penggal 28. Jabatan Pendidikan Co-Kurikulum Kementerian Pendidikan pagi tadi mengadakan acara walkathon sempena Hari Guru ke-32. Acara berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Sesi pemanasan badan memulakan acara diikuti pelepasan peserta walkathon sejauh 3 km yang bermula dan berakhir di taman berkenaan. Kehadiran para peserta sangat menggalakkan dengan lebih 6,000 pendaftaran diterima. Tujuan walkathon diadakan ialah untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Guru pada tahun ini. Yang kedua, ianya untuk mengeratkan silaturahim di antara warga Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Hal Ehwal Agama dan juga para keluarga daripada kedua-dua kementerian dan juga orang awam. Dan yang ketiga ialah untuk mendukung BN on the Move. Kejohanan Futsal Hari Perkhidmatan Awam ke-29 melaporkan tirainya hari ini dengan pasukan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pembangunan, masing-masing juara kategori veteran dan kategori terbuka. Perlawanan akhir berlangsung petang tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Dalam perlawanan akhir kategori veteran, pasukan Kementerian Pertahanan berjaya mengalahkan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menerusi penalti 2-1. Manakala Kementerian Pembangunan menang 3-1 ke atas Kementerian Pendidikan bagi kategori terbuka.
Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kejohanan dianjurkan bersama Jabatan Pentadbiran Kementerian Hal Ehwal Ukama dan Jabatan Daerah Brunei dan Muara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kejohanan diadakan untuk mereratkan silaturahim dalam kalangan warga perkhidmatan awam di samping menggalakkan pengalaman gaya hidup sihat. Tiga pemain bowling wanita menyertai kejohanan 10 pin bowling bagi merebut piala cabaran sempena ulang tahun ke-7 Queen of the Lane. Kejohanan anjuran kelab wanita Queen of the Lane itu diadakan di Golden Bowling Centre Airport Mall, Prakas. Johan disandang oleh Dayang Erni Marni Marsita Wati Wahid manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing diraih oleh Sharifah Hajah Roslina Said Ilham dan Hajah Siti Nurbayah Haji Nawi. Penyampaian hadiah disampaikan oleh Dayang Umi Kalthum binti Haji Abdul Karim, pengarah belia dan sukan. Pada juara 2002 jatuhan 390 tempat ke-13. Kumpulan Oil Town Cyclist pagi tadi mengadakan aktiviti kayuhan santai Setia Kawan sejauh 32 km bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Aktiviti sejauh 32 km ini bermula di Menara Cendera Kenangan Kuala Blight. Ia disertai 80 penunggang basikal terdiri daripada beberapa gabungan pasukan basikal seluruh negara. Turunlah bersama-sama di mana-mana acara yang bakal diadakan, ianya adalah baik bagi kegiatan fizikal, kesihatan kita ni, pelancaran darah kita ni. Alhamdulillah daya pemikiran tani pun jauh atau yang tani maukanlah.